أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bertemu lagi dalam siri kuliah maghrib. Mudah-mudahan kuliah pada malam ini akan dapat memperkukuhkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini, dalam masa yang terhad ini, saya akan membicarakan tentang akidah sebagai asas kepada kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Demikianlah wasiat Nabi Ya'qub. Bukan sebagaimana yang kamu katakan itu, wahai orang-orang Yahudi. Kamu tidak hadir ketika Ya'qub hampir mati, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati? Mereka menjawab, aku menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya sahajalah kami berserah diri dengan penuh keimanan. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasih sekalian, satu perkara yang perlu kita sedar dalam kehidupan kita seharian ialah akidah. Dan akidah ini jangan pula kita tukar dengan syariat. Sebab amal perhati sehari dua ni, orang kita ni dia bertukar takih habis. Perselisihan ataupun perkara yang berkaitan ialah perkara yang berkaitan dengan syariat, tapi terbabit dalam masalah akidah. Contoh, kita maaf lah deh. Contohnya, orang kita ni dia kuat perang dengan Wahabi kan? Wahabi. Namanya tanya, orang Aceh kata ke Wahabi ni ke apa dia? Ke apa Wahabi? Kau tak baca kunut ustaz? Tengok. Dia berselewing, bertukar takir dah. Tak baca kunut tu syariat. Tak baca kunut tu syariat. Tak baca kunut syariat. Tak boleh dibayar syariat. Dah apa kena mengenai Wahabi? Wahabi ni orang katalah pentelikahan berkaitan dengan akidah. Syariat tak kait-kait. Jadi panjang lah tunya. Jadi kita ni mestilah sedar pentelikahan kita ni syariat ke akidah. Kalau akidah, buat cara akidah. Sebab akidah ni kesannya besar. Syariat tak besar mana. Syariat kesan tak besar mana, tapi akidah besar. Sebab akidah ini akan menjadikan seseorang itu kekal dalam neraka atau kekal dalam syurga. Kalau sekiranya akidah itu akidah yang menyeleweng daripada agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi pegangan hidup dia, daripada muda sampai tua, dan pegangan itu bertentangan dengan akidah Islam, maka pastinya ia akan mengekalkan dalam neraka.
Contoh. Minta contoh tak bahaya dah. Contoh, masa kita umur 18 tahun, 18 tahun, kita dengar ustaz-ustaz kami dulu kata, politik tak ada capung agama. Politik ni kotor, agama ni cuci. Maka kita pun pegang buah dada kita. Benar tersebut. Pegang sehingga menjadikan ianya akidah bagi kita. Ada masa kita kecek. Duk buat nak beranak, kita pun tubik kita tu. Buat dalam perut pedah kita tu, perut dada kita. Memang dia capur akidah agama, politik agama dia capur. Ada natuk bikin sikit pak kita senyap. Tapi buah tu ada lagi dari perut pedah kita. Faham dah? Kena natu sabik orang bikin sikit. Mana boleh pak moh lagu tu. Bunga-bunga macam kita pun senyap. Tapi kita masih lagi tidak ignore dengan apa yang sebut tu. Kita masih tak pakar lagi dia sebut tu. Masa pegang hati kita. Sehingga kan satu masa tiba-tiba kita terbaca perkara-perkara berkenaan dengan agama ni menyeleweng ke rasuah ke. Kita pun tubik diri kita. Kata dah agama boleh cabut politik. Itu adalah akidah yang panggil. Kalau sekiranya kita tak mengalah tu, maka ia akan mengekalkan kita dalam neraka. Mana boleh lagu tu? Kalau kita berakidah lagu tu, berarti kita menganggap bahawa agama ini tidak sempurna. Maka pasti kita akan menganggap bahawa agama ini tak reti, Allah Ta'ala tak ada, politik tak ada. Sedangkan agama itu telah sempurna. Agama itu telah lengkap. Ada berlaku ada dia. Cuma orang hok rasuah tadi, orang tu masa tak ikut agama. Contohlah dah. Jadi itu perlu dijaga. Ada pun hok kita telitah masa tunggu lembu tu, tu tak ada apa. Jolo ko. Jolo ko awal ni yang Allah Taala buat. Tu bisikan syaitan kita baca 3 ku kan. Insya-Allah Allah Taala akan isi istighfar insya-Allah Taala akan habiskan pada kita. Baik. Doa akidah ni kepada dia. Bila kita nak bincang tentang masalah akidah ni kepada akidah ni sudut bahasanya ialah simpulan iman ataupun pegangan yang kuat ataupun satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat, satu teori, satu perkara yang menjadi pegangan kita yang amat kuat. Itu akidah. Kalau pergi lepas tak lagi. Kita pegang sungguh-sungguh akidah. Sebagaimana kita yakin Allah Ta'ala ni satu. Katok kita pun rendah air ke, air cah ke, air sungai ke, air laut ke, tak kira dah. Allah Ta'ala ni satu. Itu mana pegangan yang kuat lah tu. Dan kita harap kita lagu tu lah. Itu mana pegangan yang kuat. Akidah dari sudut istilah, sudut bahasa, sudut istilah ni, sudut ilmu tauhidnya ialah kepercayaan yang pasti. Jazam orang nak panggil. Dan keputusannya muktamad, tidak bercampur gaul dengan syak. Allah Ta'ala Maha memberi rezeki, tidak bercampur gaul dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah, sama ada akidah yang betul atau sebaliknya. Kita ni tak ragu sekali, tak campur dengan syak sekali. Kita berakidah dengan akidah Islam. Kita jumpa dengan padri, dia berakidah dengan akidah Kristian, tak campur gaul sekali. Dia yakin sungguh-sungguh. Betul tidak tu kira mula. Tapi akidah ni ialah pegangan kita yang bersungguh-sungguh. Itu mana akidah yang bersungguh-sungguh. Itu mana akidah sudut istilah. Akidah Islam, adapun akidah Islam itu ialah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai Rabb dan Ilah. Ada orang marah abang ni tak apalah. Kata ustaz tak kena tu, mana rububiyah uluhiyah. Tu Ibn Taimiyah tu ustaz, itu tu buat Wahhabi ustaz. Gini dah. Ambo ni tak masuk mana-mana. Ibn Taimiyah ni dia kritik kuat dengan Ibn Hajar. Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar ni Syafi'i. Ada sunnah apa ni Abu Hasan Asy'ari. Ibn Hajar ni ya karena kitab Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari sedepa. Ukur 20 jilid depa. Gika mana-mana kitab sedepa. Ibn Taimiyah kaya juga kitab.
Majmu' Fatawa dia setepuk juga 20 jilid juga 20 jilid kita ayat bahasa Arab 2 baris pun salah tukar taki khabar mubtada tukar mereka tak lawan buat dia pula dah jelas lah dah. So lagu mana bagi hamba lah siapa-siapa yang nak mengaji sifat 20 sila, siapa-siapa yang nak mengaji uluhiyah rububiyah pun sila juga, asalkan kita boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutlah. Kalau kita katakan bahawasanya dengan mengaji sifat 20 ni kita boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala, sila. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, tu budak ngaji pondok tahun 1 ngaji. Kalau kita katakan kita ngaji dengan uluhiyah rububiyah asma wa sifat ni boleh kenal Allah Taala, pun sila juga. Hak kita tak senya kita ngapa sifat 20 tubik ali juga ni. Tapi tubik sejik kita langgar perintah Allah Taala. Hudud kita langgar. Apa sahaja Allah Taala suruh kita langgar, tak sira gitu. Kita ngaji uluhiyah rububiyah asma wa sifat tubik sejik kita tu kepala harian langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak sira gitu. Maknanya kita tak kenal. Nah, aku ngajilah. Kok mana-mana pun asalkan ngaji ya. Atau aslinya tak ngaji. Tak kenal tengah tepi dan nak ceramah. Baik. Akidah Islam ya kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan. Tuhan mentadbir alam. Nah, Rabb, Tuhan yang mentadbir alam, ilah ini Tuhan yang patut disembah. Itu pembahagian yang dibuat di Ibn Taimiyah. Ikut dia lah. Kalau kita rasa sesuai, lah. Nah, Nabi tak sebut lagu ni. Sebagaimana sifat 20 juga tak ada zaman Nabi. Kata sifat 20 tak ada zaman Nabi, uluhiyah rububiyah ada tak? Tak ada juga, ada. Seri baru. Serta beriman dengan nama-namanya. Ni. Dan segala sifat-sifatnya juga. Beriman dengan adanya malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, dan beriman takdir Allah. Sama ada baik atau buruk. Termasuk juga segala apa yang datang dari Allah. Seterusnya patuh dan taat pada segala ajaran dan petunjuknya. Oleh itu akidah Islam ialah keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya serta apa yang dibawa dan dilaksanakan dalam kehidupan. Satu lagi tu kena faham, akidah ini asasnya di atas dasar rukun iman, percaya pada Allah, Rasul, antum min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhir ayat. Ada orang pernah jumpa dengan arwah ayah hamba, iaitu Ustaz Suh, hudud mana dalam rukun iman? Hudud mana dalam rukun iman? Ayah hamba ni pernah jadi gusar ni Korea ni lama dulu tahun 78 79 sampai dia ngaji dia second. Kamu dah bahasa mari masjid ni nama dulu. Ayah mau tanya sop kata depan hamba tambah kecil, kami ingat lagi. Ayah tanya, dah nikah rukun Islam, rukun iman nombor berapa? Dah hudud tak ada dalam rukun iman, nikah mun nikah, rukun iman nombor berapa? Tu jak mudah-mudah kau kapung. Ni bukan universiti kau kapung. Bapa tambah lagi ayah ni jenis backing sikit. Itu pun lili busu nikah tu mungkin ibu tu hunggah. Boleh 7 kali kerja dah dengan bini mu. Jangan lebih gitu. Tak boleh. Sebab apa? Sebabnya kesemua rukun-rukun iman tadi dia ada tuntutan dia. Contohnya beriman kepada Allah. Apa tuntutan kita beriman kepada Allah? Beriman kepada Rasul. Apa tuntutan kita beriman kepada Rasul? Jadi tuntutannya itu banyak. Tuntutan beriman kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuntutan kepada Allah, beriman kepada Allah, tuntutannya ialah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala pencipta alam ini. Ada rukun iman, ada benda tu tak ada, tapi tuntutannya ada. Percaya kepada Rasul. Tuntutannya ialah kita berkeyakinan terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk nikah tadi. Nah, kita nikah macam mana? Kita nikah ni sebab ambil daripada sunnah Rasulullah, ada akadnya, ada maharnya, nah dan sebagainya. Maka begitulah tuntutan
dalam tuntutan dalam akidah. Beriman kepada Rasul, keyakinan kita kepada Rasul tadi bergantung kepada keyakinan terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah dalam masalah pentadbiran negara, termasuklah dalam perkara muamalah suami isteri, termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan jual beli. Kau tak ada dalam rukun iman lah tu, tetapi termasuk dalam perkara tuntutan-tuntutan. Beriman kepada kitab bukan maknanya kita hanya yakin kepada Al-Quran, Al-Taurat dan juga Injil serta Zabur turun daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tuntutan beriman kepada kitab itu ialah berkeyakinan terhadap apa sahaja yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam kitab, dalam Al-Quran tersebut. Kalau sekiranya kita katakan kita beriman kepada Allah, kepada kitab, dalam keadaan kita yakin Al-Quran itu turun daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak yakin tentang isi yang ada dalam kitab tersebut, maka itu tidak menepati lagi beriman kepada kitab. Kita yakin kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, tapi kita tidak yakin kepada kutiba alaikumul qisas fil qatla. Lagu mana tu? Kita yakin ya ayyuhalladzina firman Allah taala banyak firman Allah, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, kita yakin tu. Tapi kita tak yakin as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Adakah kita memenuhi tuntutannya? Tidak memenuhi tuntutannya. Maka tuntutan yakin kepada kita itu mestilah, keyakinan kepada kita itu, beriman kepada kita itu mestilah dipenuhi dengan tuntutan yakin kepada apa yang terkandung dalam kitab tersebut. Akidah juga adalah asas kepada penerimaan amalan. Ini juga penting. Orang kalau kita ngaji masalah beriman kepada hari akhirat, kita akan berhadapan dengan beberapa persoalan. Kalau kita ngaji beriman pada hari akhirat ni berkait dengan mahsyar, sirat, hisab. Jadi gini, kita mudah. Bila saja dibangkitkan di pada mahsyar, ulama menyatakan pada mahsyar ni bukan bumi, dunia lain yang dibuat oleh Allah Taala. Semua manusia dielok pergi kepada mahsyar. Kemudian dia kata cerita dah, kita cakap kampung dah, kita cakap kampung. Tak ada tempat nak tuju, duk main ke tengah padang ni, seawal-awal manusia sehingga seakhir-akhir manusia. Nah, pergi mari, akhir sekali pergi jumpa Nabi Adam. Tolok hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan syafa'atul kubra. Jumpa Nabi Muhammad kata tak apalah, buat kira lah. Gitu. Orang lain tak pandai buat kira belaka sebab masing-masing ada dosa belaka. Nabi Adam maka khuldi, Nabi Ibrahim alah belawak. Nabi Ibrahim belawak dia tu nak selamat nyawa, tapi kan Nabi kan dia bersedap dia belawak. Dia belawak sama mana? Dia belawak masa dia masuk ke Mesir. Masuk ke Mesir ni Fir'aun pada masa tu dia akan perang masa tu bagi orang Tino. Senang kira. Kalau sekiranya masuk Mesir tu bersama-sama dengan adik-beradik, bakal ambil lagu tu je. Kalau masuk Mesir tu dengan tok lelaki, dia akan bunuh tok lelaki tu, ambil orang Tino tu, orang puan. Jadi bila saja Nabi Ibrahim masuk, Nabi Ibrahim belawak. Dia tanya, siapa kau ini? Dia kata, adik aku. Padahal bini dia Sarah. Lalu tak dibunuh Nabi Ibrahim tadi. Belawak atau putih belawak tu lah Nabi Ibrahim tak tergamuk nak minta dengan Allah Ta'ala syafa'atul kubra. Nabi Musa bunuh orang. Kita tahu Kipti mati. Dia lagi ke Tur Saina jumpa anak Nabi Syuaib itu. Banyaklah cerita-ceritanya. Jadi orang boleh syafaat kubronya ialah Nabi Muhammad. Mula-mula sekali kita buat peringkat-peringkat dah. Mula-mula sekali semua orang kafir Allah Taala masuk dalam neraka.
Ambil doza tolak keru kape pun dengan aku. Kekal selama-lamanya. Sebab orang kafir ni tak dihisap dah, hisap ke dia nya. Sebab apa? Akidah dia tak betul dah. Kafir-kafir ni akidah dia tak betul lah. Dah hak dihisap, hak terima kita amalan tu hanyalah orang yang beriman. Hak terima kita tengah kiri, terima kok belakang sebagainya, itu adalah orang beriman. Orang beriman lah yang dihisap. Perkara pertama yang dihisap ialah semaya. Semaya tak beres, kalau mana tak semaya beres tu, ngaku dulu. Ngaku dulu. Itulah hisapnya hingga ke akhirnya. Jadi di sini dapat kita fahami bahawa yang dihitung, yang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang pertama kali ialah amalan. Amalan tersebut mestilah berasaskan ataupun didirikan di atas akidah yang betul. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin baqi'atin yahsabuhu az-zum'a ma'an hatta idza ja'ahu lam yajiduhu syai'a wa wajadallahu 'indahu wa wafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab." Dan orang-orang yang kafir pula amal-amal mereka adalah umpama fata morgana. Tahu fata morgana, kita duduk nak tunggu bahas kenapa klik macam air. Itu fata morgana tu. Di tanah yang rata yang disangkanya air oleh orang yang dahaga, lalu ia menuju ke arahnya. Apabila ia datang ke tempat itu, tidak didapati sesuatu pun yang disangkakan itu. Demikianlah keadaan orang kafir, tidak mendapat faedah dari amalan sebagaimana yang disangkanya, dan ia tetap mendapat hukum Allah di sisi amalnya. Lalu Allah menyempurnakan hitungan amalnya serta membalasnya, dan ingatlah Allah amat segera hitungan hisabnya. Mana-mana amalan tetapi dilakukan oleh orang yang akidahnya menyeleweng. Sebab tu mau ayat pada awal tadi, akidah ni kita jaga. Jangan terlepas lah. Allah. Kalau terlepas gak, kalau kita semaya best sejik semua, tak jadi apa. Kena beringat tu. Akidah ni dia boleh terlepas dengan kita dengan 3 jalan. Nak pegang tiga masuk kita, dia boleh tubik dengan 3 jalan. Pertama, tubik dengan percakapan kita, beringat cakap Allah. Pokok je Tanjung tu, kalau aku tak boleh makan ni kak mati. Beringat dah Allah Ta'ala bagi kita. Tutup okey kau, tutup ngulu kau, beringatlah kita gitu. Tahu dah, cuma berlapis sikit. Berlapis. Popok je kapur tu, kalau Allah Ta'ala tak boleh aku tak atas kak, ke berlapis sikit tu bunyi dah, ke sedap sikit bunyi dah. Hak terima pun kita ni Allah tak okey tak hari kak mati kering kita. Berlapis juga. Mujurlah Allah Ta'ala melalui tak okey. Contohlah berlapis beringat, bimbang. Mungkin orang kata tak lagi ustaz lagu tu muka dia tak niat lagu tu, tapi bimbang. Mana tahu bimbang. Tahu bimbang dah. Kalau salah kau tu kira juga tu kan anyaknya gitu. Tak. Hak masalah kecil besar apa semua tu, hak tu pun kena beringat. Sebabnya percakapan ni salah satu tubik cakap. Aku tahun 2035 lagi Kristian aku. Jangan. Lepas kecil aku tu lalu. Tak nak 2035 lah. Aku ngunikan lagi sekolah lah. Waktu so tu ingat mau dengar acak kali dah. Sekolah aku anaknya sekolah ni kapi. Kata Syekh Mufti terakhir. Tengok nama Mufti terakhir Raja Osmania. Menyatakan bahawa jalan yang paling dekat untuk menuju kepada kekufuran adalah sekularisme. Mengasingkan antara politik dengan agama, itu jalan paling dekat kepada kekufuran. Al-Almaniyah bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya sekularisme. Bahasa Melayunya politik suku, agama suku. Itu bahasa Melayu. Jadi fahaman ini boleh membawa kepada kekufuran. Jangan duk gurah lah.
dua gora. Kecep jangan dua gora. Aku tak kira dah. Nak aku kita nak tukar kan 150 ya. Kalau 150 ada kena 400. Air fitri. Baru ni bagi bulan raya baru ni. 400 ya sorang dengan nu. Bagi dah tiga. Tukar aku dah tak boleh ni kata kira dah aku sekolah gila. Yang kecil lagu tu sebab dia boleh melepaskan akidah kita daripada diri kita. Bila terlepas akidah kita daripada diri kita, kita nak jumpa Allah Ta'ala, kita nak tegap dengan Allah Ta'ala. Nak tegap dengan Allah Ta'ala. Jadi antara boleh melepaskan akidah kita ialah percakapan kita. Yang keduanya, percakapan contoh lagi, kita menghina perkara-perkara sunat. Bagi perkara wajib sunat. Contohnya orang dilak tangan masa lepas makan, orang gak kuku jemaah. Gak kuku kita hina pun boleh menyebabkan orang ni lagi tak mustikah hadis kata ni mudah kali ya. Yang keduanya boleh terlepas pada kita ialah akidah terlepas pada kita ialah cakap perbuatan. Kita buat perkara yang tidak boleh ditakwil kecuali kufur. Contohnya kita semua berhala, semua tokong. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh ditakwil dah jadi kufur. Kita menghadiri majlis-majlis kematian orang-orang kafir dan kita mengikuti acara dia. Dia tiuk, kita tiuk, dia bergeliling, kita bergeliling. Kepada lagi. Segala jenis yang dia buat tu kita buat berlaku, maka ia memberikan natijah kufuran kepada kita. Jangan. Itu perbuatan. Itu perbuatan. Jangan sekali kita buat. Yang ketiga i'tiqad, niat. Macam sebut tadi lah. Tiga lubang ni boleh membawa kita keluar daripada akidah yang akhirnya akan menjadikan segala amalan kita itu adalah sia-sia. Kasarabin, seperti fata morgana. Baqi'atin yahsabu zum'a. Lopok air yang disangka lopok air oleh orang yang dahaga. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikata sekalian. Pentingnya akidah ini ianya menjadi asas kepada dakwah Nabi SAW. Pentingnya akidah ini ialah ianya menjadi benda yang utama dalam Nabi SAW. Sabda Nabi SAW ketika mana Nabi mengadakan ceramah yang pertama. Nabi ni dia mulakan dakwah dia dengan ceramah kelompok. Ustaz ni memang dah sungguh. Mula-mula dia tiga kali ceramah kelompok, sekali ceramah umum. Ceramah kelompok 3 kali itu sekalian Nabi berucap. Sebabnya diganggu oleh Abu Jahal. Diganggu oleh Abu Lahab. Ceramah kelompok anak beranak. Anak beranak dia ceramah. Acu nak ceramah, Abu Lahab bangun, macam pak kita lah. Kalau lagi ceramah kelompok, kalau kuat sikit tak, bangun guru lawar. Jadi Nabi tak layak. 2 kali ceramah tak layak. Ceramah kali ketiga, Abu Talib dulu ratai dulu. Tak ada ke Abu Lahab, Abu Talib dulu ratai dulu. Kerang. Jadi ceramah Abu Lahab, Abu Talib, Nabi ceramah sikit. Ceramah yang keempat, Nabi ceramah umum. Mana? Di Bukit Safa. Siapa-siapa pergi Mekah tahun ni? Tahniah lah pergi Mekah. Bila nak sa'i tu lalu ke Bukit Safa Marwah tu. Ingat Bukit Safa ni lah tempat Nabi mula-mula ceramah umum. Dia panggil Bani Hashim, alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa asiku bihi wa atawakkalu alaihi. Minnah ceramah dia dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Innar ra'ida la yakdzibul ahlahu. Wallahi law kadzdzabtu an-nas jami'a ma kadzdzabtukum. Walau gharartu an-nas jami'a ma gharartukum. Wallahi alladzi la ilaha illahu inni rasulullah ilaikum khassah wa ila an-nas kaffah. Wallahi la tamutunna kama tanamun wa la tub'athunna kama tastayqidun wa la tuhasibunna bima ta'lamun bima ta'malun wa la tujziyawan
tajzawunna bil ihsani ihsana wa bisu'i su'a wa innama la jannatu abada aw naru abada. Ni ceramah Nabi mula-mula sekali di Bukit Safa. Apa tu kuat ceramah dah kan? Segala puji bagi Allah, aku memujinya, aku mohon pertolongan darinya, aku percaya kepadanya dan aku berserah kepadanya. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah Maha Esa, lagi tiada sekutu baginya. Seterusnya Nabi bersabda, sesungguhnya utusan dengan keluarga itu tidaklah berdosa terhadap keluarganya. Sesungguhnya utusan daripada kalangan keluarga tidak akan berlawak pada keluarganya. Demi Allah, sekiranya aku mendustai manusia seluruhnya, aku tidak akan mendustai kamu semua. Sebab amal itu Bani Hashim laku. Nabi kata kalau sekiranya aku ni orang kata berlawak pada orang semua sekali, ngamung aku tak berlawak. Sebab mu orang bawah aku, mu anak beranak aku tak berlawak. Walaupun mu kata aku berlawak orang lain, tapi ngamung aku tak berlawak. Nah, sesungguhnya demi Allah, tiada Tuhan yang sebenar melainkan Dia. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu khasnya dan kepada manusia seluruhnya. Demi Allah, sesungguhnya kamu semua akan mati sebagaimana kamu tidur, dan kamu akan dibangkitkan sebagaimana kamu dibangkit dari tidur. Kamu akan dihisap dengan apa yang kamu amalkan, dan kamu akan dibalas dengan kebaikan terhadap kebaikan yang kamu lakukan, dan keburukan dengan kejahatan yang kamu lakukan. Dan sesungguhnya sama ada syurga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Tengok Nabi. Perkara pertama yang disebutkan dalam ceramah pertama Nabi ialah masalah akidah. Supaya apa? Supaya akidah itu boleh dibina dengan kukuh dalam jiwa dan sanubari penduduk Mekah pada waktu itu. Nabi tak cakap asmaya dulu, Nabi tak cakap aposo dulu, tapi Nabi bercakap tentang masalah akidah. Sebab itulah para pemimpin gerakan Islam sedunia. Gerakan Islam ini ialah gerakan-gerakan yang lahir selepas daripada kejatuhan kerajaan Uthmaniyah tahun 1924. Lepas pada itu tubilah gerakan Islam untuk mengembalikan mula khilafah Islamiyah. Mula-mula sekali ialah Ikhwan Muslimin di Mesir oleh Syekh Hasan al-Banna. Hasan al-Banna ni bukan ustaz. Hasan al-Banna ni cikgu matematik kalau rendah. Cikgu matematik dalam matematik kalau rendah pula. Kalau rendah. Mak cikgu matematik kalau rendah dah. Dia Hasan al-Banna lah. Dia mengasaskan Ikhwan Muslimin. Kemudian diikuti oleh Al-Maududi Jemaah Islamiyah. Dia bergerak. Sehinggalah kepada Indonesia, Syarikatul Islamiyah pada Masyumi. Kemudian mari Malaysia, Hizbul Muslimin di Semanggul. Mari buat batipah pada tu. Kesemuanya ini ditubuhkan berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna ila akhir ayat, sehingga ayat hingga akhir ayat, di mana dalam ayat ini para ulama menyatakan bahawa sebuah gerakan Islam itu, sebuah pertubuhan Islam itu mestilah ditubuhkan di atas asas untuk menyelamatkan akidah. Sebab itulah Allah Ta'ala berbuh, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum, wahai orang-orang yang beriman, barang sesiapa yang murtad di kalangan kamu ataupun hampir berlaku murtad di kalangan kamu, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah Ta'ala akan utuskan satu kaum yang mengasihi Allah, Allah mengasihi dia, dan golongan ini dikenali sebagai Hizbullah, parti Allah. Jadi cuba kita tengok, kenapakah gerakan-gerakan Islam ini ditubuhkan? Ikhwan Muslimin ditubuhkan untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Maududi, Syarikatul Islamiyah, Hizbul Muslimin Malaysia ini,
PAS sendiri pun ditubuhkan adalah untuk menyelamatkan akidah. Gerakan-gerakan Islam sedunia bukan ditubuhkan untuk reformasi akhlak, ataupun bukan untuk reformasi ekonomi. Ada setengah jemaah Islam itu ditubuhkan untuk menyelamatkan ekonomi umat Islam. Jual kicap lah, jual telur asin lah. Itu nak selamat ekonomi, bukan. Gerakan Islam adalah untuk menyelamatkan akidah Islamiah. Kita bukan nak niaga. Walaupun Nabi itu orang peniaga. Nah, tetapi kita memang itu asasnya. Jadi mana-mana gerakan Islam yang diasaskan di atas dasar untuk menyelamatkan akidah, itulah gerakan Islam yang sebenarnya. Mana-mana gerakan yang ditubuhkan untuk mereformasikan sosial, mereformasikan perniagaan, ekonomi, mereformasikan benda lain selain pada akidah, ianya adalah bukan daripada jemaah Islamiah. Kamu tanggungjawab ni. Biasa badan membesar aku. Kerana itu adalah apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita takkan lari daripada perkara tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Sebab itulah bagi kita disebutkan oleh setengah-setengah pemimpin bahawa akidah itu juga perjuangan juga satu akidah. Perjuangan juga satu akidah. Ini bukan perkara main-main. Pergi tuak gurau ada. Kita pakai gurau, kita pakai main-main. Tapi kita melakukan perkara tersebut adalah untuk bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba kerap benar lah jumpa orang kampung ni. Orang-orang ni kadang-kadang kita gerai juga. Dia kata, "Alah ustaz, cara apa kamu kubur suku-suku?" Tak kerap kita dah. Cara apa kau saya kubur suku-suku? Hamba kata juga baru ni mengajar juga tempat mengajar. Hamba kata kita kubur suku sudah ni weh. Hamba ni kepada landok. Hamba kata aku ni kalau boleh kata orang pada landok pada luah. Pada landok pada luah lalu ni masuk suka belakang kalau boleh aku nak. Tak kira lah biru hijau kelabu pun. Apa kau dia masuk suka belakang. Kalau boleh. Aku ni kalau boleh kata puak munduk dia belakang pada aku baku sore jawab. Dah kata aku busuk kalau aku busuk sekali munduk dia belakang aku sore jawab Allah Ta'ala nah. Tapi kan aku busuk suku lah ni. Aku duk mengepek atas muka bumi ni. Supaya dalam kubur lagi biar apa kita semua ni bakal pada jawab. Orang pasir putih orang dapat masuk suka belakang. Kena masuk belakang tak say dah. Tak kira lah apa tiga apa pun kita ni. Kalau kita kenal kita baik kalau boleh masuk kubur dia mana juga sikit lagi. No, kita tak say lah kalau kita kenal kita baik atau muka bumi ni tiba-tiba tak ada duduk mana dia lain tak say gitu kita yang boleh semua ya Allah lah jumpa dah syurga belakang pakat cari belakang syaratnya kena ikut dia tu lah syaratnya akidah kita ini mesti salim mesti selamat mesti sempurna mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk kat dulu dah pada malam ni kita minta maaf lah kalau salah silap. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita bicarakan pada malam ini dan diletakkan di bawah naungan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadram anna hadzal quluba qad istamat ala mahabbatik wa laqad alla ta'ala wa tawada da'wati wa ta'ala nasihatik. Wa sallallahu rabbika tawadi mudahada. Subhanallahi wa jama'a bikal ladzi la yabu syrah tudra faidul iman bik wa jamil tawakkul alaihi. وأمت على شرط في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصر وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين والله أعلم.